اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 10, baris yang kedua daripada atas. Baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Fasal yang ketiga, ceraian yang ketiga pada menyatakan lidah. Fasal yang ketiga, ceraian yang ketiga daripada 7 fasal, daripada 7 ceraian pada membicarakan berkaitan dengan 7 anggota yang wajib kita pelihara. Fasal yang pertama pada menyatakan mata, yang kedua pada menyatakan telinga pendengaran, yang ketiga pada menyatakan lidah. Pada menyatakan lidah, yakni yang bersepakat dengan sifat kalam yang ada di lidah tu. Maknanya kita bukan nak bicara daging lidah, bukan. Kalau kita kata lidah kok percakapan lah. Pada menyatakan berkaitan dengan percakapan. Maknanya kita boleh bercakap ni satu nikmat kurniaan Allah kepada kita yang wajib kita pelihara, yang wajib kita jaga. Yang mana di antara 7 anggota yang paling besar manfaat dan anggota yang paling besar mudarat dianya, di antaranya adalah lidah. Lidah lah anggota yang paling besar manfaat, dan lidah juga anggota yang paling besar mudarat. Dan lidah juga di antara anggota yang paling sukar kita nak jaga. Lidah ni. Kalau ni penglihatan ni, pendengaran, ialah kadang-kadang sampai masa kita tak berapa minat dah nak tengok benda-benda yang tak ada guna. Nak dengar benda-benda yang tak ada guna pun berasa malas cara dah. Tapi lidah, kok mana pun lidah ni, tuang terlantar pun tuang terlantar dah pun kadang-kadang lidahnya tetap berbisa. Lidah tetap berbisa. Kalau nak cerita perkara-perkara yang tak ada guna, sudut cakap malah dengar benda gitu, tu pendengaran. Terkadang mudah kita jaga sampai masa, tetapi kalau lidah ni dia kadang-kadang sukar nak pelihara. Walaupun dalam keadaan lemah dah kita pun, lidah tetap lacau juga. Lidah tetap laju juga. Lidah tetap sukar untuk dikawal, sukar untuk dipelihara. Dan lidah di antara anggota yang paling besar manfaat, anggota yang paling besar mudarat. Yang mana orang yang dapat pelihara lidah ni orang yang bertuah. Tuba liman amsakal fadla min lisani wa anfaqal fadla min mali. Bertuahlah bagi mereka yang boleh mengawal hak lebih-lebih daripada lidahnya. Kawal hak lebih-lebih.
Dia boleh pegang lidah dia pada hak lebih-lebih tu. Lidah nak kena guna, diam sangat tak jadi juga. Lidah nak kena guna, tapi bertuah orang yang dapat pegang lidah daripada hak lebih-lebih, dan orang yang mengeluarkan hak lebih-lebih daripada harta. Dia gitu. Bertuah orang yang kawal lidah, jangan hak lebih-lebih tu nah. Kalau nak bab bercakap ni tak putusan nak bercakap, hak lebih-lebih kawal. Sekadar perlu je, pegang hak perlu je, hak lebih-lebih tak sah. Tetapi harta hak lebih-lebih infak. Ni orang hak bertuah. Tak jadi dengan kita tu. Dua-dua tak jadi belaka tu. Orang bertuah, orang yang boleh kawal hak lebih-lebih daripada percakapan, dan menginfakkan hak lebih-lebih daripada harta. Kan? Tu orang yang bertuah, orang yang dapat jaga, dapat kawal lidah. Salah satu daripada 7 anggota yang wajib atas kita pelihara dan jaga. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan oleh Allah akan lidah. Dia kadang-kadang kita jawi ni menjadikan ia fa'il, bukan maf'ul, bukan maf'ulun bih. Dia kalau fa'il oleh, maf'ul ni akan. Dia menjadikan ia. Jadi macam ia Allah tu yang dijadikan, bukan menjadikan ia, yakni menjadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tak? Dia oleh tu fa'il, akan tu maf'ulun bih. Ke tak biasa langsung waktu tak biasa langsung. Fa'il ke maf'ul ke tak biasa, mubtada ke khabar ke ataf ke, tak biasa. Tak biasa langsung ngaji bahasa Arab. Kena tahu juga tu sikit sebanyak. Kena tahu juga. Ini ilmu bahasa Arab ni kena tahu juga sikit sebanyak. Terutama sekali di antaranya orang ngaji Quran. Dia nak kena tahu juga orang ngaji Quran ni. Sebab kadang-kadang dia terpaksa kena berhenti. Tak cukup nafas, tak cukup nafas, tak cukup suara gitulah. Tak cukup nafas, dia terpaksa berhenti, bukan di tempat berhenti. Jadi dia kena tahu juga lebih kurang hak i'rab, nahwu ke apa semua dia tahu jugalah. Sebab nak mula balik tu di mana. Tapi tak tahulah sekarang ni ada Quran yang dia ada warna-warni tu, dia ada tandaan tau. Quran wakaf ibtidak apa dia tajuk dia. Tu dia tahan sikit lah. Dia kena tahu sikit sebanyak. Kalau oleh ni fa'il, akan ni maf'ul. Fa'il ni yang buat, maf'ul ni yang kena buat. Jadi menjadikan ia kembali pada Allah. Kan ni biasanya maf'ul, di sini bukan fa'il. Bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia, ni menjadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lidah. Tuhan jadikan lidah ni bagi engkau, mana manfaat bagi engkau. Bagi engkau, lam tu lil manfaat, bagi engkau ni manfaat bagi engkau. Manfaat ni supaya membaca engkau dengan lidah akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan segala zikir dan pengetahuan yang memberi manfaat. Jadi Allah Ta'ala jadikan lidah ni manfaat bagi kita, ada kegunaan bagi kita. Manfaatnya mana? Supaya membaca engkau dengan lidah akan Al-Quran. Jadi kalau orang yang bisu tak dapatlah kelebihan ni baca Quran. Orang bisu tak dapat kelebihan membaca Al-Quran. Sebab dia tidak ni tak ada sifat kalam lah, kita kata lidah tu ada. Maka dia tak dapatlah kelebihan membaca Al-Quran. Dia dapat sekadar melihat Al-Quran. Melihat tu kelebihan bab penlihat mata pula.
Sebab melihat ayat Al-Quran itu sendiri sudah satu kebajikan. Melihat Al-Quran itu sendiri sudah satu kebajikan, dapat pahala dah. Itu pahala yang terhasil daripada penglihatan, daripada mata. Sebab itulah orang yang membaca Al-Quran, walaupun Quran tu dia ingat sekalipun, tetap afdal membaca Al-Quran, tengok Al-Quran. Tetap afdal membaca Al-Quran, tengok Quran lah. Tengok surat orang panggil, tengok surat, tengok Al-Quran. Walaupun Quran yang ini surah yang kita nak baca tu kita hafal sudah sekalipun, tetap afdal kita baca serta tengok Al-Quran. Adapun baca tengok Al-Quran dalam solat, situ ada perselisihan di kalangan ulama pula. Ada ulama yang tidak membenarkan. Sebab kita dalam solat, pandangan kita, penumpuan kita, pandangan kita ada ke tempat sujud. Tumpuan kita kepada tempat sujud. Itu lain. Sebab sekarang ni kadang-kadang ada orang yang letak Al-Quran di hadapan untuk dibaca dalam solat. Situ ada pula perselisihan di kalangan ulama. Apakah hukum buat seumpama tu? Sebab nak baca Quran dalam solat ni, baca Quran yang kita ingat. Melainkan Quran tu Quran rukun. Fatihah rukun. Orang ni orang baru masuk Islam. Dia tak boleh nak baca gitu, dia tak ingat. Melainkan dia kena pegang. Tu wajib dia tengok Quran. Sebab tu rukun, tu lain. Adapun surah, tu tidak aula seumpama tu. Tidak aula seumpama tu. Ni kita sebut ni hak luar solat. Hak luar solat, walaupun kita ingat Quran, nak baca tetap disunatkan afdal. Kalau tamu tengok Quran pun tak ada apa-apa, tetapi tak dapat pahala melihat ayat Quran. Hanya dapat pahala membaca Al-Quran. Melihat tak dapatlah. Kalau dia melihat, pahala membaca, pahala lain lidah, pahala melihat, pahala lain mata. Melainkan kalau dia baca Al-Quran tanpa tengok Al-Quran, dalam keadaan dia ingat, dibaca seumpama tu, lebih tadabbur dianya, lebih khusyuk dianya, nak banding dengan baca Quran, tengok Quran. Maka barulah afdal baca Quran tanpa tengok Quran bagi orang yang ingat. Atau keadaan lah macam mana. Dia baca Quran pejam mata, misal contohnya dia baca, mana hatinya lebih khusyuk nak banding dengan buka mata tengok Quran. Dia hanya baca pejam baca, dia lebih tupu lagi dengan baca seumpama tu. Tak apalah, afdal dia baca Quran tanpa melihat Al-Quran. Jadi sini nak cerita hak lidah membaca Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala jadikan lidah bagi kita ni supaya membaca engkau dengan lidah akan Quran. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan segala zikir, dia zikir ni sebenarnya umum. Tiap-tiap perkataan yang diberi pahala, itu dipanggil zikir lah. Termasuk membaca Al-Quran sendiri pun dipanggil berzikir. Membaca kitab sendiri pun dipanggil berzikir. Mengajar sendiri pun dipanggil berzikir. Jadi berzikir ni umum lah kita kira. Tapi dari sini baca Quran suku dah, baca hadis suku dah, mengajar pula di hadapan di suku dah. Jadi zikir di sini zikir yang lain lah, dengan tahlilnya, dengan tasbihnya, dengan selawatnya. Dan kalau kata zikir termasuk membaca Al-Quran, membaca Al-Quran didatangkan dah. Tapi sebenarnya zikir ni umum. Berzikir ni sendiri umum. Mengajar dipanggil berzikir. Sebab tu majlis ilmu dipanggil majlis zikir. Majlis ilmu dipanggil majlis zikir. Dan solat sendiri dipanggil zikir. Wa aqimis salata li zikri. Diri oleh kamu akan solat
kerana zikir ingat akan daku. Sebab itulah tiap-tiap perkara yang diberi pahala dipanggil zikir dengan makna ingat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan dalam setengah-setengah buku kerja nafkah, kerja untuk cari nafkah keluarga yang wajib kepada kita dipanggil sebahagian daripada zikir. Di umum zikir ni, zikir kita mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan bahawa kita mengingati perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan bahawa kita buat perkara yang Allah taala suruh, kita tinggal perkara yang Allah taala larang. Itu zikir. Jadi kita bekerja untuk nafkah keluarga yang wajib atas kita. Kenapa? Kerana kita ingat perintah Allah. Itu pun dipanggil zikir. Kita sebut zikir, tasbih, tahlil, selawat tu ialah. Itu zikirlah juga. Membaca Al-Quran itu zikirlah juga. Tapi zikir ni umum. Bahkan zikir ni ada zikir yang diwajibkan kepada kita, ada zikir yang disunatkan kepada kita. Zikir yang diwajibkan, zikir yang disunatkan. Kita buat perkara perintah-perintah wajib solat, itu zikir yang wajib. Kita solat pula solat yang sunat, itu zikir yang sunat. Lepas tu kita jangan singkatkan zikir hanya semata-mata pegang tasbih sahaja. Semata-mata pegang tasbih sahaja. Itu je zikir. Tapi sebesar-besar majlis zikir adalah majlis ilmu. Itu sebesar-besar majlis zikir. Sebab kita datang majlis ilmu ni tujuan kitanya nak belajar agama Allah Subhanahu wa taala supaya kita boleh jaga hukum hakam agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebesar-besar zikir. Ingat kita akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita kata nak ingat ke Tuhan dengan melakukan perintah-perintah sunat, biar kita betul-betul ingat ke Tuhan dengan menunaikan perintah-perintah wajib terlebih dahulu. Kita kata kita zikir dengan zikir-zikir yang sunat dalam keadaan kita menghampakan zikir-zikir perintah yang wajib. Itu bukan. Itu bukan ingat akan Allah. Ingat akan Allah kerana di masa yang sama kita tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba konon-kononnya kita berzikir dengan zikir yang disunatkan kepada kita dalam keadaan kita derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan zikir. Walaupun berbentuk zikir sekalipun. Lepas tu dia pokok pangkal, hak paling besar zikir ni majlis zikir, majlis ilmu. Biar kita betul-betul duduk dalam zikrillah. Ingat akan Allah. Ingat kat mana? Kita pastikan akidah kita, akidah yang sebenar. Solat kita, solat yang sebenar. Hati perut kita dengan Allah, hati perut yang baik, sebenar. Itu hak zikir yang diwajibkan kepada kita. Jadi nak pastikan 3 perkara tu, yang pertamanya kena ada ilmu. Itu hak paling besar sekali. Jangan pula dalam bab pegangan tak belajar tak gapo, tu zikir yang wajib kepada kita. Dalam bab solat pula, solat peseng gitu je. Solat buat-buat sendiri gitu je. Ilmu mana? Ilmu masa umur 7-8 tahun zaman itu, zaman budak-budak. Lepas tu berkaitan dengan bab zikir hati. Ingatan hati kita kepada perintah Allah, perintah batin. Larangan Allah, larangan batin. Tak tahu mana hala kitanya. Tiba-tiba kita pergi jemur pada hak sunat itu bukan betul. Itu bukan jalanan dia. Bukan duduk dalam derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, buat zikir-zikir yang disunatkan, itu tertipu, bukan jalan yang sebenar.
Dah berapa nak syarat kita nak bertahlil, berselawat, bertasbih, nanti kita kena kemah dulu hak kewajipan. Memang nanti kena kemah dulu hak kewajipan. Dah sambil-sambil hak sunat boleh ke tak? Boleh. Siapa kata tak boleh? Tapi penumpuannya adalah kepada kewajipan-kewajipan dulu. Hak zikir-zikir hak sunat yang tidak mengganggu tumpuan kewajipan kita, lagi tak ada masalah. Wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat. Maknanya dalam keadaan kita duk tupu kepada menunaikan perintah zikir yang wajib, kita menunaikan perintah zikir yang sunat yang tidak mengganggu, kita menyempurnakan perintah wajib, mana kita wajib sunat, comel lah. Tapi sunat yang tidak mengganggu perintah wajib, sambil dengan zikir yang sunat. Ni kita nak pergi pada zikir yang sunat, hak wajib semula nanti ya, semulalah nanti. Tu bukan. Tu bukan. Tu hanyut kok lain tu. Tu bukan. Dan memang syarat ke nak sunat ni kena semua nak wajib. Kita kena fahamlah wajib dengan sunat. Sebab tu Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, perintah Allah ni ada dua. Ada perintah wajib, ada perintah sunat. Perintah wajib ni diumpamakan dengan modal. Perintah sunat ni diumpamakan dengan keuntungan. Faham tak? Perintah wajib adalah modal. Sempurna perintah wajib cukup modal. Nak keuntungan laginya, perbanyakkan amal-amal sunat. Tetapi nak dapat keuntungan dengan perbanyakkan amal-amal sunat, kalau modalnya tidak cukup, kewajipannya tidak sempurna, macam mana? Kepala modalnya tidak cukup, perkiraannya ni nak keuntungan macam mana? Biar kepala modal tu cukup, kemudian keuntungan ketinggian ni amal-amal yang sunat. Amal-amal yang wajib kata Imam Ghazali untuk selamat dunia dan akhirat. Amal yang wajib untuk selamat dunia dan akhirat, itu amal yang wajib. Tapi untuk dapat ketinggian pula, darajat pula, makam pula, itu amal-amal yang sunat. Tapi nak dapat ketinggian, nak dapat kedudukan di sisi Allah, selamat terlebih dahulu. Kewajipan kena sempurna. Ini kena letak molek lah. Tapi kewajipan untuk sempurna simple sahaja. Sebab kewajipan terutama sekali berkaitan dengan ilmu. Kalau mengikut kalau mengikut didikan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu selesai sebelum kita masuk umur baligh, umur 15. Diajar oleh mak ayah kita sendiri. Jadi kita baligh dalam keadaan ilmu kita sudah cukup sebelum umur 15. Bila kita balik, kita hanya perlu beramal dengan ilmu yang secukupnya yang telah diajar oleh mak ayah kita. Kita amal wajib cukup, kita pun perbanyakkan amal sunnah. Ini kalau ikut garisan yang sebenar. Tapi kalau tak dapat didikan yang sebenar, sebelum umur kita balik kewajipan naik atas kita. Kita tak peduli juga. Balik umur 15, kewajipan belajar fardhu ain kita tak menahu Dia kata umur 15 ustaz, budak-budak. Siapa kata umur 15 tu budak-budak? Dia kata umur 15 tak tahu sekarang habuk pun. Dia kata tahu sekarang habuk umur 15. Dia kata 3. Dia kata tahu sekarang habuk. Umur 15 tu umur baligh. Sudah bertanggungjawab atas diri sendiri. Belajarnya dah, apanya dah. Maknanya kewajipan-kewajipan banyak yang tergendala. Tertonggok tu banyak. Apabila keinsafan tu datang kemudian umur 20, 30, 40 baru datang keinsafan, kita nak kembali balik, kita wajib menyempurnakan kewajipan-kewajipan yang tergendala, yang tertonggok mula daripada umur 15. Kalau gitu nak tupu kewajipan hak sunat dah duduk mana? Dan ke nak cara sunat? Banyak ni kewajipan-kewajipan yang tergendala, yang tertonggok mula daripada umur 15.
Ini jalan agama. Kalau duduk keadaan seumpama tu, tapi kalau duduk dalam keadaan dapat didikan yang sempurna, sebelum umur 15 balik lengkap dah ilmu fardu ain, tauhid ke fiqh ke tasawuf ke, clear lah. Mudah je perjalanan agamanya. Tapi kita duduk balas mana? Umur 20, umur 30 pun ngigal lagi. Mai ke insafah kita nak pergi rombong amal sunat. Ikut macam orang kata. Dah kewajipan macam mana? Kewajipan bukan dikira pada saat kita insaf. Kewajipan dikira daripada umur kita balik. Kewajipan kena ambil di situ. Catatan malaikatnya ambil di situ. Bukan catatan malaikat ambil daripada saat kita insaf. Bukan. Oh, kalau begitu parok lah. Tu zaman dulu tu, bincang malaikat roket hati. File catatan tu suruh disusuk. Dia ingat nak buat cara dia barangkali. Kena tunaikan kembali. Jadi panjang perkiraan untuk menyempurnakan kewajipan. Permulaan ni. Hak sunat yang tidak mengganggu. Kita nak menyempurnakan kewajipan. Ingat tak? Hak ngaji bab qada solat. Ngaji bab qada solat, ingat tak? Qadanya macam mana? Qadanya macam mana? Segera. Mana pun segera. Gunakan sepenuh masa untuk qada solat. Haram kita melakukan amal-amal sunat. Gitu. Oh, kalau gitu kok bila apa? Bila kita nak berzikir, sembahyang qada itulah sebesar-besar zikir kita kepada Allah. Sebab solat tu pun zikir dah. Kita qada tu mana kita bertaubat, 2 kali zikir. Solat tu zikir, taubah tu zikir, zikir yang wajib belakangnya. Waktu kita nak bertasbih, bertahlil, bertahmid, dalam solat tak ada ke tu semua? Kita nak membaca Al-Quran, dalam solat tak ada ke Al-Quran? Tak ada dalam solat Al-Quran. Dalam solat ada Al-Quran rukun. Ada Al-Quran bacanya wajib. Baca Quran luar solat hukum sunat. Dalam solat kita ada Al-Quran yang bacanya hukum wajib, Fatihah. Dah. Nak berlawan ke mana lagi? Nak bertasbih, tasbih dia dalam rukuk, tasbih dia dalam sujud. Nak apa lagi? Lengkap dalam solat ni. Tapi punyalah pusing qada solat tu, orang mati bunuh orang 99 dibunuh, masuk yang ke 100 dibunuh pula seorang lagi, dia ke 100 mati tak sempat qada solat. Itu orang dalam perjalanan nak bertaubat. Apa relevannya dengan kita buat amal sunat, zikir sunat, hak kewajipan umat hala? Apa kaitannya dengan hak mati bunuh satu orang dalam perjalanan? Memang dia tak sempat qada solat pun tak sempat. Mana apa? Nak pelepah, nak lari. Sebab apa? Sebab cek balik hak duduk berzikir tu sebelum ni tinggal dak solat, tinggal dah qada tak lagi. Tak tahu. Dah. Puasa tinggal ke tak? Tinggal. Dah qada tak lagi? Tak tahu. Tu bukan. Tu bukan. Jangan asyik sendiri perkara seumpama ni. Kalau kita beres tu ada masalah lah. Tu atas diri masing-masing lah. Sebab antara kita ni tak sama. Antara masing-masing tu tak sama. Lepas tu bila kita jangan duk gopoh. Istijal, gopoh dia panggil. Istijal ni kau dalam kitab Minhaj, salah satu daripada sifat mazmumah. Istijal, gopoh. Bila tak ada bila-bila. Sesat kewajipan. Dan gopoh salah satu daripada peluang syaitan untuk menipu daya anak Adam. Untuk menipu daya anak Adam, salah satu jalannya adalah istijal, gopoh. Kalau kata belajar kemah dulu ni, patut ni bila apa benda yang bukan mu tanya nak segera sangat tu. Amal sunat ni bukan tuntutan yang putus. Amal wajib ni dulu tuntutan yang mandatori, tuntutan yang putus, yang tak ada pilihan. Ada masa, tak ada masa, ada ruang, tak ada ruang. Hak wajib ni tetap dah. Hak sunat tuntutan tapi tak putus.
Ada ruang ke dah? Tak ada ruang. Sebab apa? Sebab banyak lagi pekerjaan wajib yang belum sempat diselesaikan. Tak ada salah, tak ada apa-apa pun kita. Tinggal sunat yang dalam keadaan ruang banyak pun tak salah, tapi rugi nah. Tinggal amal sunat dalam keadaan ruangnya banyak, tapi malah pun tak salah, tapi rugi. Tapi kalau kita terpaksa menangguhkan amal sunat kerana tidak ada ruang, sebab ruang tu untuk menyempurnakan kewajipan, buat seumpama tu hukumnya wajib. Bukan kalau kita buat amal sunat dengan menghampakan amal wajib, hukumnya haram. Jangan lupa buat qada solat tu. Solat tu wajib segera. Dia tinggal nak buat perkara lain. Mana? Kadang saya buat misal ni lah. Kita nak sembahyang sunat, mak kita panggil kita, perlu kepada kita, mak kita tu perlu kita cara dia. Dia ada hajat. Datang segera, adalah masalah dianya. Dia rasa tak selesa ke, berasa sakit ke, macam mana ke, dia panggil kita. Maka kita wajib segera pergi kepada ibu kita untuk menunaikan hajat dia. Wajib segera kan. Mak nanti mak kita nak sembahyang sunat, kita nak berzikir tak habis lagi ni mak. Apa hukum kita menghampakan perintah wajib segera kepada ibu kita kerana kita nak solat sunat, kerana kita nak berzikir, kerana kita nak membaca Quran dulu. Ibu kata mari segera main sunatlah kek gi, sambunglah kek gi berzikir, sambunglah kek gi baca Quran. Nantilah mak mana kira kita menghampakan perintah wajib kerana nak menunaikan perintah sunat. Apa hukum? Haram. Itu contoh. Sama juga dengan perintah-perintah wajib yang lain yang wajib kita segerakan. Perintah belajar fardu ain itu kewajipan segera, kewajipan yang fauran, bukan muwassa'an. Fauran. Dia belajar ni fardu ain kepada kita ni ada perintah yang fauran, yang segera, saat ni. Ada perintah yang wajib tapi muwassa'an, yang diluaskan masa. Macam contoh, kita wajib belajar bab puasa. Wajib belajar bab puasa. Tapi nak puasa dah ke? Lambat lagi nak masuk bulan Ramadan. Maka wajib belajar puasa tu wajib yang muwassa' dipanggil. Wajib yang diluangkan masa. Nantilah Rejab Syaban nanti boleh lah. Kita baca bab puasa. Contohnya kitab pekoh kita Fathul Mu'in tu, masuk bulan Rejab Syaban, kita masuklah ke dalam, masuk baca bab puasa. Dan belajar puasa wajib ke tak? Wajib. Tapi kita perlu amal segera ke? Lambat lagi. Maka perintah wajib belajar tu perintah yang diluaskan masa. Nak belajar sekarang pun boleh, nak belajar kemudian pun boleh, sebab tak sampai masa lagi tu nak buat. Adapun ilmu, kalau amal tu amal segera, akidah sekarang. Solat 5 waktu, solatnya sekarang. Nak pastikan hati kita ikhlas, sekarang. Nak pastikan hati kita tidak riak, sekarang. Perintah sekarang. Maka kewajipan kita belajar bab akidah, bab fiqh solat, bab berkaitan dengan ketaatan hati, syariat hati, kewajipan belajarnya fauran, segera. Apabila segera, jangan kita tangguhkan segera dengan amal-amal yang sunat. Melainkan kalau tak ada belajar, tak ada apa, nak cari kelas lain pun tak ada, dah ada apalah nak berzikir, nak baca Quran pun. Ni jangan pula tanya orang mengajar fardu ain kita baca Quran, tanya mengajar fardu ain kita duduk berzikir. Ada macam-macam manusia ni, ada macam-macam. Orang duk cerita sangat ustaz, ustaz mengajar, ustaz je ustaz, bismillah, dia pun baca Quran. Wallahu a'lam, dia pun tutup Quran dia. Tak apa lah. Quran tu wajib bagi dia. Belajar fardu ain beres dah. Kalau orang belajar fardu ain beres dah sekalipun, dia ada adab. Ada adab. Ke mana?
Dia ada adab. Sehingga kan kita berzikir, berwirid solat pun ada adab. Wirid kita mungkin tak sama susunan dengan wirid imam. Wirid kita mungkin susunan je. Apa yang imam tu kata, kita kata juga nanti. Tapi susunan wirid tak sama. Adab kitanya kita ikut wirid susunan imam. Tak cukup wirid susunan imam dengan wirid kita ni. Sudah dibaca doa, kita sama wirid kita. Hak tak cukup lagi, hak tu imam tinggal. Tu adab dia panggil. Sebab apa nak jadi sekatalah, tambahlah. Imam wirid pasal lain, dia buat amal pasal lain. Tu imam pun dia ni tambah ikut aku ni barangkali. Lepas tu orang-orang lain pun pasal lain jadi. Tu panggil kurang adab lah. Tu hak sama-sama sunat tu, sama-sama sunat. Kita jaga adab. Adab berjemaah. Ada adab dia lah. Tu sama-sama sunat. Tapi kalau majlis ilmu hak wajib, dia pergi baca Quran, dia pergi berzikir, kalau dia ilmu fardhu ain cukup, tak akan berlaku kal-kurang seumpama tu. Ini orang tak ada asas ilmu. Orang yang ada ilmu fardhu cukup tak akan amal buat seumpama tu, tidak beradab. Tapi masalah dia kata nak beritahu tak boleh lah. Sebab bukan budak-budak dia tu, orang paling tua dia kata. Ada lak ke dia lah. Lak ke dia. Mungkin dia telinga tak dengar, telinga dia berat dah mungkin. Kalau dia dengar orang mengajar pun tak ada boleh apa-apa pun ke dia. Sebab telinga dia mana kalau dengar orang mengajar pun dengar tak tahu apa ustaz tu mengajar apa. Telinga dia bermasalah, pendengaran dia bermasalah. Kalau gitu ambil Quran dia baca. Tapi itu pun boleh menimbulkan fitnah. Mana kita bubuh kat tu lah. Orang tu pekak dah tu. Mana apa kalau dia tak ngaji Quran, hidup congok, tak ada boleh apa-apa. Sebab pendengaran dia tak boleh dah. Contoh. Bubuh gitulah. Pekak dah orang tu kali. Kan? Pak perintah wajib molek-molek tu lagi. Tinggal hampakan yang wajib tu bukan zikrillah seumpama tu. Seumpama tu bukan zikrillah. Jadi kalau sebut zikir sini, zikir ni boleh pergi pada tasbih, tahmid, selawat gitulah. Sebab kalau kira kepada ilmu depan dia dah ilmu, baca Quran pun sebelum ni nyatakan baca Quran. Hak mengajar pun depan didatangkan hak kegunaan lidah ni untuk mengajar. Tapi kalau nak sebut zikir secara umum di luar. Bukan hanya pegang tasbih semata-mata. Kita sebut zikir, pegang tasbih semata-mata. Dan pengetahuan yang memberi manfaat. Dan pengetahuan yang bermanfaat ni atau pada kata akan Quran. Ibaratnya, dan supaya membaca engkau dengan dia dengan lidah akan pengetahuan yang memberi manfaat, ilmu. Kita baca akan dan pengetahuan ni disambung dengan akan Al-Quran. Mana apa? Supaya membaca engkau dengan dia dengan lidah akan pengetahuan, yakni akan ilmu pengetahuan yang memberi manfaat. Mutalaah lah kita kata. Mutalaah. Kita panggil ini telaah. Tahu? Mentelaah. Dia mutalaah. Tapi bahasa Melayu kita mentelaah, menelaah. Tak tahu. Bahasa Melayu kita lah. Tahu? Menelaah. Kita bacalah. Kita belajar-belajar, kita ada buat catatan, kita balik, kita baca. Kita balik, kita baca. Kita mutalaah balik. Kita murajaah balik. Ilmu yang kita duk belajar. Kan? Melainkan kalau kita jenis pikat tu lain lah. Orang pikat, orang cerdik ni, dia tak payah baca. Macam budak-budak. Budak-budak cerdik, dia tak payah baca di rumah. Apa yang cikgu dia ajar dalam kelas tu, dia lekat molek dah. Dia tak payah baca dah. Mana kalau kata balik rumah dia main pun, time dia periksa, molek-molek dia comel pula. Comel sebab apa? Hati cerdik. Adapun kalau tak apa cerdik, dia kembali rumah kena baca pula. Kena tengok pula di rumah. Hak tak faham kena tanya pula. Sebab cikgu ajar tu dah lekat dianya. Tak sama. Lepas tu kadang-kadang orang cerdik ni bacanya tidak. Hak seorang lagi tu kuat baca. Time periksa
Nombor atas, hak tak baca tu nombor atas lagi. Hak baca tu nombor belakang. Tu. Samalah kita. Kalau kita jenis belajar, tak payah mutalaah, mutalaah lah. Sesar kelas, tutup kitab, bubuh dalam beg, tulis dah malam Jumaat, lepas tu malam minggu depan pula buka. Ada orang, dia ada beg kecek-kecek, ada dah ni malam ni, ni malam ni, ni malam ni. Mana apa, siapa tahu nak pergi kelas tengok beg malam ke apa. Lepas dah habis kelas, lepas tutup kitab, bubuh dalam beg, zik, buka zik tu malam Jumaat akan datang. Okey lah, sebab apa? Pick up. Ni mana? Bagaimana? Dah ilmu fardu ain yang kita belajar, kita nak beramal. Nak beramal, kita kena ni, kena ingat ilmu tu. Terutama sekali ilmu akidah. Akidah ni kita nak berpegang. Macam mana kita nak berpegang dengan satu-satu akidah kalau ilmu tak lekat? Kita kena lekat ilmu bab akidah ni, ilmu akidah yang sebenar pun nak kena ada di ingatan kita. Akidah yang sebenar pun kena ada di ingatan kita. Akidah yang tak sebenar pun kena ada di ingatan kita. Sebab apa? Sebab orang ni nak kena jaga semua. Takut jadi apa terpesong, kacau akidah. Mana terkadang mungkin kita akan membaca sekarang ni tak tahulah. Ada orang tunjuk buku tauhid ni bab sifat iradah. Bab sifat iradah ni ada tanzizi qadim, ada tanzizi hadis. Tahu tanzizi qadim ni Allah menentu sedia kala, ada tanzizi Allah menentukan baharu. Mana sekarang baru Allah menentukan. Allah sebelum ni Allah belum menentukan lagi. Atau mustahil sama sekali. Tapi ada dalam buku tauhid baru yang bawa seumpama tu. Bila kita membaca tengok, ilmu kita ada. Ketentuan Tuhan azali, tidak ada ketentuan yang baru. Sebab iradah hanya satu ta'alluq, tanzizi qadim, menentu sedia kala. Sebagaimana ilmu, tanzizi qadim, mengetahui sedia kala. Ilmu, tanzizi qadim, mengetahui sedia kala. Iradah, tanzizi qadim, menentu sedia kala. Tidak ada ketentuan yang baru. Sebab kalau timbul menentu yang baharu, berarti bawa kepada ilmu Tuhan, ilmu yang baharu. Sebab ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah selaras dengan pengetahuan Allah yang bersifat dengan ilmu. Jadi mengetahui Allah sedia kala, menentu Allah pun sedia kala. Kalau ada menentu yang baharu, timbul bawa daripada mengetahui yang baru, mustahil sama sekali. Itu sifat kelemahan bagi Allah, sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca-baca, ini bukan. Sebab apa? Kita ingat ilmu. Sebab kita mutalaah, kita membaca. Ada orang pula, saya ni jadi malas baca, dia kata ngajar ulang sudah lah. Gitu pula, disuruh ulang je. Baca gelak gambar, dia kata. Dia kata bukan kata ngaji agama ni malah baca, dia kata ngaji sekolah pun tak rajin baca, sebab tu tak lulus. Jadi ada orang dia ngaji sekolah rajin baca, kelulusannya tinggi, tapi ngaji agama malah baca. Tu tak ada gitu. Tapi dia kata saya ni malah baca ustaz, bukan ilmu agama saya malah baca. Hak sekolah zaman itu tu tak boleh pergi mana-mana kerana malah baca lah. Pergi sekolah rajin, dia kata tak je poteng pergi sekolah, tapi kalau baca tak nak pergi. Jadi siapa time belajar agama mai kelas rajin, tapi baca tak nak pergi, dia kata. Lepas tu kan ulang lah. Ulang. Sebab apa? Malah baca. Dia kalau ilmu dunia tak apalah malah baca pun. Ilmu agama kena baca. Sebab ilmu dunia malah baca pun hidup, segar molek-molek ada. Boleh kerja lah kodoh dia. Tak ada kata cacat dunia, wakilnya dunia. Walaupun malah baca ilmu dunia periksa tak lulus pun, tapi ilmu agama ni kena baca lah. Sebab ni masing-masing tamu sekali pegangan. Mana kita kena ingat, ni akidah yang sebenar, ni akidah yang salah. Sebab apa? Sebab kita nak jaga semua pegangan kita ni.
Takut kita ralik mari hok pesen salah kita turut pula dah jadi ni. Dah kita ilmu tak berapa lekat. Tu kena mutalaah, menelaah. Dia kena membaca ilmu yang memberi manfaat. Lepas tu kita belajar ni dia ada catatan. Dia catatan sebab apa? Sebab kita nak membaca kembali. Nak membaca. Sebab ilmu yang beri manfaat ni kita nak molek kita membaca ilmu yang kita belajar. Lepas tu penambahan yang lain tu tak ada masalah lah. Kita nak buka buku-buku yang lain, tapi tadilah salah buka buku tauhid hok bawakan salah, kita ilmu ada ni. Ni apa benda balas ni. Iradat pun ada tanzih hadis ni. Ada menentu yang baharu ni. Tak kena ni. Mana apa tu? Ilmu ada tu. Siapa ilmu ada? Baca dah tu. Dia baca. Bila dia baca hok salah, dia sedar. Ni salah. Tak ada pakat. Itu guna lidah suruh baca ilmu-ilmu manfaat. Ni duk baca surat khabar saja. Bukan salah baca surat khabar. Baca YouTube saja, FB saja. Tapi agama tak apalah. Tapi banyak baca apa? Gosip-gosip. Gosip-gosip berhi. Tahu? Berhi baca gosip-gosip. Tak jadi gitu. Mana kita guna lidah baca Quran, baca hadis, berzikir dan baca ilmu-ilmu yang memberi manfaat. Itu Tuhan jadikan lidah manfaat bagi kita. Dan supaya mengajak engkau dengan lidah akan ilmu yang memberi manfaat. Itu di antara kegunaan lidah yang Tuhan jadikan lidah manfaatnya untuk bawa bekal akhirat. Bukan gunakan lidah untuk jadi beban di hari akhirat. Dengan kita menggunakan lidah pada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan pula larangan lidah di antaranya membabitkan dosa sesama manusia. Waktu lagi sukar untuk kita lepas, yang mana bebannya akan kita bawa sampai ke hari akhirat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.